Petua bagi melancarkan urusan jual beli hartanah. Penjual tadi perlu segera pergi ke bank. Don't take your own sweet time. Hello guys. Dalam satu-satu urusan jual beli hartanah, setiap pihak, penjual dan pembeli ada kemahuan dan keinginan yang mereka ingin capai. For example, penjual sudah tentu mahu duit hasil daripada harga jual beli hartanah, dan pembeli pula mahu milikan kosong ataupun kunci hartanah yang dibeli. Jadi disebabkan keinginan-keinginan tersebut, setiap pihak penjual dan pembeli mahu urusan jual beli hartanah mereka tu berjalan dengan lancar dan paling penting cepat dan pantas. Namun begitu, urusan jual beli hartanah di Malaysia melibatkan banyak pihak, melibatkan pelbagai akta dan kanun tanah negara, melibatkan pelbagai proses yang perlu kita patuhi dan perlu kita follow. Dalam video kali ini, saya tidak bercadang untuk bercakap tentang kenapa satu-satu urusan jual beli hartanah tu memakan masa yang lama. Kenapa prosesnya sangat complicated. Tidak. Saya akan berkongsi tentang bagaimana dan apa petua yang perlu kita amalkan untuk melancarkan proses jual beli hartanah kita. Saya sebenarnya dah lama nak come out dengan buku ataupun handout yang ringkas tapi padat dan paling penting praktikal, mudah difahami oleh masyarakat di luar sana berkenaan dengan urusan jual beli hartanah. Jadi sebulan lepas, alhamdulillah saya dah berjaya come out dengan handout yang ringkas ini, mengandungi petua bagi melancarkan jual beli hartanah. Handout ni juga mengandungi timeline, tempoh masa bagi satu-satu urusan jual beli hartanah mengikut situasi hartanah masing-masing. Jangan kata hartanah Salmia sama dengan hartanah yang dibeli oleh Kitori, sama juga dengan hartanah yang dibeli oleh tuan-tuan puan-puan di luar sana. Pada kebiasaannya, situasi jual beli hartanah adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada properti yang melibatkan low cost consent, ada properti yang ada sekatan kepentingan dan melibatkan konsen daripada pihak berkuasa negeri, ada juga yang tidak memerlukan pun kebenaran daripada pihak berkuasa negeri, ada yang melibatkan kematian, ada juga yang melibatkan perceraian dan pelbagai lagi situasi hartanah masing-masing. Ini merupakan beberapa petua yang saya dah analisa dan kaji boleh melancarkan urusan jual beli hartanah anda. Pertama, penjual dan pembeli perlu sekurang-kurangnya mempunyai basic info tentang jual beli hartanah. Sekarang kan kita ada banyak medium, kita ada YouTube, Facebook, Instagram, ada blog, website yang menyediakan info-info tentang jual beli hartanah. Jadi sama ada kita sendiri rajin ataupun tidak untuk membaca, melihat, mendengar YouTube info yang diberikan kepada kita tu. Jadi bagi saya, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak belajar dan kuasai basic info berkenaan dengan jual beli hartanah, especially for penjual dan juga pembeli. Basic info yang dimaksudkan sekurang-kurangnya kita tahu apa dokumen yang perlu kita sediakan. Kalau bagi pembeli, apa kelayakan, berapa kelayakan kita. Kelayakan sebenarnya boleh beli rumah harga RM200,000 tapi kita sibuk duk cari rumah harga RM400,000. Yang tu kan dah tak match. Bagi penjual, mengira berapa kos keuntungan yang akan diterima biar match dengan apa intention dan kemahuan kita dan kita capai apa yang kita nak di hujung urusan jual beli hartanah tadi. Yang kedua, setiap pihak yang terlibat perlu faham dan tahu tanggungjawab masing-masing dengan baik. Contohnya, penjual ingin menjual hartanah, sepatutnya bersedia dengan dokumen-dokumen berkenaan dengan hartanah. For example, sale and purchase agreement, salinan geran hartanah, IC yang telah dipalangkan, surat tawaran bank jika masih berhutang dengan bank. Jika melibatkan kematian, bersedia dengan surat kuasa mentadbir dan juga order for sale, perintah jualan. So ini semua persediaan berkenaan dengan dokumen adalah sangat-sangat akan membantu untuk melancarkan jual beli hartanah. Saya ada satu kisah yang boleh saya kongsikan. Penjual ingin menjual hartanah tetapi dokumen semua hilang. So bila dokumen hilang, macam mana peguam mahu membuktikan bahawa hartanah tersebut memang milik kepada orang yang ingin menjual hartanah tersebut. Jadi proses tu boleh. Saya sebagai peguam hartanah, kita boleh menasihatkan bagaimana dokumen tersebut boleh diperolehi
Tapi kerjasama daripada penjual tadi sangat penting. Dan of course penjual tadi kena faham bahawa proses mendapatkan dokumen saja akan mengambil masa yang lama. Katakan masih ada hutang dengan bank, maknanya dokumen boleh diperolehi daripada pihak bank di mana penjual berhutang. Setelah dinasihati oleh pihak peguam ataupun ejen hartanah, penjual tadi perlu segera pergi ke bank. Don't take your own sweet time. Segera ke bank, dapatkan salinan-salinan dokumen yang diperlukan untuk membolehkan peguam ataupun ejen hartanah melanjutkan proses jual beli hartanah tadi. Kadang-kadang pembeli ataupun penjual akan menerima panggilan daripada peguam dan peguam memerlukan dokumen-dokumen tambahan, for example cukai tanah ke, cukai pintu ke, ataupun memerlukan sijil nikah ke. So benda tu semua segera diberikan kepada peguam. Jangan ambil masa yang lama untuk diberikan kepada peguam, kerana semua dokumen yang diminta tu selalunya melibatkan proses yang selanjutnya. Yang ketiga, setiap pihak perlu memainkan peranan di posisi masing-masing dengan baik. Apa yang saya maksudkan dengan posisi masing-masing? Maksudnya, dalam satu-satu urusan jual beli hartanah, kita pun ada etika yang perlu dipatuhi. Contohnya, saya sendiri telah dilantik oleh pembeli untuk menjadi peguam pembeli dan penjual telah melantik peguam penjual untuk berpihak bagi pihak mereka. Saya sebagai peguam pembeli sangat tidak beretika untuk saya menghubungi penjual directly dan tiba-tiba menasihati penjual tentang sesuatu. Sebarang arahan daripada penjual sepatutnya diberikan kepada peguam penjual dan nasihat pun perlu keluar daripada mulut peguam penjual kepada penjual. So itu yang sepatutnya berlaku. Kenapa saya sebagai peguam pembeli tidak boleh directly kepada penjual? Kerana itu akan menyebabkan dan menyukarkan jual beli hartanah disebabkan oleh percanggahan maklumat mungkin, atau juga disebabkan oleh perbezaan pendapat mungkin, dan paling penting menyebabkan kewujudan conflict of interest. Kemungkinan apa yang saya beritahu kepada penjual itu adalah in favor of my client, iaitu pembeli. Okey, itu saja petua melancarkan urusan jual beli hartanah part 1, dan nantikan bahagian kedua di video yang akan datang. Kami ada banyak lagi petua-petua, tips-tips hartanah dan juga maklumat-maklumat asas yang ingin kami kongsikan kepada anda semua. Jadi jangan lupa subscribe, like dan follow #SSP Community, #Sembang Sembang Property. Bye!